Okey, dalam kelas sebelum ni ataupun minggu-minggu sebelumnya kita dah belajar berkenaan dengan PHP dan juga MySQL kan. Di mana untuk deal dengan MySQL ni kita pakai function function. Kita pernah belajar pasal function tu. Kita pakai built-in function provided by PHP, antara dia MySQLi lah. MySQLi ni ya untuk retrieve data from MySQL tu kita pakai MySQLi sama ada fetch array ataupun fetch associate kan. Okey. Dah ada function sebelum tu lah, MySQL connect, dan lepas connect kita buat SQL dia, lepas tu kita run MySQLi query kan. Kalau object oriented kita just panggil function query. Sebab apa? Sebab memang dah ada dia objek bawah satu function tu lah. Objek dia query maknanya kita execute SQL dia. Okey, dan hari ni kita nak sambung pembelajaran seterusnya. Kita dah berjaya retrieve kan. Kita nak buat untuk update, insert new record dan juga insert kita dah buat tak bagi kan? Dah kan? Yang user registration tu, betul tak? Kan? So kita dah berjaya masukkan user, password dia kita dah encryptkan kan, ingat lagi tak? Okey, sekarang ni kita nak boleh maintain lah, maintain record tu. Orang kata apa, user tu mungkin kadang nak update nama dia ke apa dan sebagainya kan. So update dan juga delete. Dan ini dipanggil sebagai CRUD, CRUD. You boleh search dekat Google. Okay, CRUD stand for create ni equivalent to insert, create new records, and then update. Okay, update the existing record tu, kita update, kita tukar dia punya maklumat dia. Okay, kemudian create R retrieve, C create equivalent to insert, R retrieve ni equivalent to display lah. Kalau dalam SQL tu kita menggunakan select kan, select. Kalau yang create tadi kita menggunakan insert kan. So retrieve ni kita retrieve data daripada SQL. Okey, kita display dekat web kita lah. Okey, itu retrieve. Okey. Kemudian update kita akan menggunakan SQL dia, command dia update juga, update dan itu untuk kita ni lah buat perubahan kepada record yang sedia ada. Dan satu lagi delete. Delete record-record mana yang dalam database yang kita tak nak, kita ada keupayaan untuk delete. So, any table yang you buat tu, katalah 2-3 table, ke semua table ni kena ada CRUD ni. Kan? CRUD ni. Okay, so kalau sistem you ada 3 table, kan? Kena ada 4, sekurang-kurangnya lah, 4 page PHP, create, retrieve, update dan juga delete untuk setiap table. So 4 kali 3, 12 pages lah. Lebih kurang skrip yang kena ada. 12 skrip. Kan? Biasanya kadang-kadang untuk retrieve tu mungkin kena pakai 1 atau 2. Sebab apa? Sebab kita nak retrieve, first kita tengok semua record. Kemudian user boleh select salah satu record tu untuk dia tengok details dia. So untuk retrieve tu orang kata mungkin ada 2 files. So lebih kurang 5 skrip untuk setiap table. Okay, jadi 5, kalau you ada 3 table dalam you punya database kan, 3 kali 5 lebih kurang 15. 15 skrip. Okay, tambah pula dengan log in, log out lah apa semua kan. Dalam 3 part skrip lagi. So dia lebih kurang dekat 20 lah. So itu untuk orang kata keperluan you punya projek. Maknanya projek size kita lah kan. Dan untuk semester ni, contoh yang saya akan bagikan, saya tunjuk dulu 2 table kan. Supaya you boleh orang kata boleh jadikan contoh lah untuk you punya projek. Okay. So sekejap saya share screen ni. Dah boleh nampak skrin saya Boleh saya. Right.
Okey, untuk keperluan projek, kan, untuk keperluan projek dia akan buat dulu dalam apa tu dia punya local host masing-masing lah. Lepas minggu 2 nanti setiap pada kita saya akan sediakan akaun apa web hosting lah. Yang ni kena share lah, tong-tong lah sound sikit kan. Dalam RM15 kot seorang. Orang kata untuk cover cost dia lah. Yang mana tak cukup tu tak apa, saya top up, no worry. Orang kata apa, memang ada yang ada web hosting masing-masing, yang ada server masing-masing kan, tapi dalam keperluan kos kita ni saya kena ada keupayaan untuk akses orang kata apa, skrip-skrip you, projek you, database dan sebagainya kan, supaya senang untuk saya bagi markah. So centralize senang, satu web hosting you all buat projek dalam tu semua, senang saya nak buat assessment. Faham okey, kalau Kang sebelum grup ni server lain, ni server lain kan. Jadi masalah apa kan, saya nak check 3-4 tempat takut berlaku apa salah faham tu kan. Kesian you, kadang-kadang takut skrip tak jalan dan sebagainya, dia menjejaskan markah. So standby lah, prepare apa tu, ada cost sikit. Saya ingat RM15 tak ada masalah lah. Okey, yang mana yang tak ada duit jangan risau. Tak ada masalah kan. Proceed je dulu. Bila-bila you ada duit pun bayar kat saya. Don't worry. Okey. Cuma saya tak nak jadikan orang kata apa, web hosting ni sebagai satu isu saya tak ada duit, tak boleh nak submit. Jangan macam tu kan. Jangan macam tu. Alright. Okey. Kita dah apa ni? Sekejap. Hari kita buat projek apa security Sekejap sangat ni kan. Sam htdoc. Sekejap ada baru masuk. Secure yang ni kan? Yang ni kan? Kita tengok konten dia. Rasa dia dah. Ni kan? Kita dah buat. And then localhost PHP myadmin. Suara saya okey dengar jelas tak? Okey, so jelas. Tak ada sangkut-sangkut Okey, database kita pakai database sebab saya ajar banyak group, kadang-kadang takut apa tertukar. Okey. 3 file ni je. Tak ada. db.php Alright. Okey, betul lah. db name security Then security. Okey, sekarang ni kita ada satu apa tu satu table barulah kan, table user kan, table user. Okey, right. Okey, katakanlah ada apa user kita nak buat ni untuk guest, nak manage guest yang nak masuk resident. Kita dah bincang lah sebelum ni kan. Okey, so dalam katakanlah you duduk dekat apartment ke, dekat mana ke, taman perumahan ke dan sebagainya yang ada security guard kan. Dia nak tentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang tak boleh masuk. Banyakkan ni daftar je kan. Kadang-kadang call rumah pun tak ada orang angkat.
Biasanya guard tak call lah rumah. Dia bagi masuk je. Okay, so sekarang ni kita nak overcome masalah tu. Maknanya kalau kita ada visitor, kita just masukkan dalam through web tu. Okay, siapa visitor kita kan? Siapa visitor kita dan guard boleh check visitor kita, tengok nombor plate, scan, okey terus dia bagi masuk. Tak payah nak call, tak payah nak tanya dan sebagainya. Yang mana yang tidak berdaftar tu barulah guard tahan dan sebagainya, minta detail, tak bagi masuk dan sebagainya. Kan senang Okey, so faham faham tujuan sistem yang kita nak buat tu. Okey, jadi user ni ialah tuan rumah dalam kes ni tuan rumah. Okey, tuan rumah dia login, maknanya dia dia boleh masukkan visitor dia. Okey, visitor dia. Right. So kita nak buat satu lagi table kan. Okey, you pergi dekat ni database security, kemudian boleh create table. Create table kat sini pun boleh. New table ni kan. Right, ataupun dekat sini. Kat sini ada create table. Okey, masukkan nama table tersebut. Nama table katakanlah visitor. Okey. Alright. Visitor, okey, dia macam user lah. Ada visitor ID, lepas tu nama, nombor IC lah semua. You boleh buatlah semua. Nombor plate kenderaan kan. Lepas tu boleh upload driving license dia ke, muka dia ke, pulang So far kita buat yang simple dulu. Kata visitor ID, name, lagi apa lagi? Nombor plate kereta lah katakan 3 kan. Ni 3 alright. Kemudian go okey, kemudian kita masukkan dia punya kolom dia visitor ID integer, taklah length ni 10 dan yang ini kita jadikan dia sebagai auto increment dan dia sebagai primary key lah. Bila kita letak auto increment, dia akan automatic set sebagai primary key. And then name, right, variable character. Nama letaklah 255. Visitor ID, name apa lagi? Untuk verify, katalah visitor datang kan, verify IC dia, letaklah IC number kan. Okey. Ataupun nombor plate kereta, letaklah plate kereta. Nanti you tambahlah, tambah nombor IC dan sebagainya. Boleh buat. Kemudian nombor plate kereta, walaupun nombor plate ni nama dia nombor plate, kita tak boleh letak dia sebagai integer. Sebab apa? Sebab apa? Sebab integer tu nombor saja. Integer tu nombor bulat saja kan. So dia ada nombor plate ni kombinasi huruf dengan ni. Dan nombor plate biasanya ada 3 depan, 4 belakang, 7 kan. Tapi ada juga dalam kes wilayah ada depan belakang dia kan. Contohnya WD 4533A kan. Contoh tak? So lebih lagi. And then ada pula nombor plate Putrajaya lah, apa lagi? Bambi lah dan sebagainya. Patriot. Kan, UiTM pun ada. Ada orang nak beli nombor plate UiTM. UiTM. Starting 300.5 kot kan. Tengah jual lagi. So to be safe kita letaklah 30 kan. Tak cukup kot 30 nombor plate. And then storage engine ni letak InnoDB. Sebab apa? Sebab kita nak linkkan visitor user tu dengan visitor ID. Okay, since kita nak linkkan ni kan, nanti kita akan tambah lagi kolom lah. Kena ada satu lagi user ID sebagai foreign key. Foreign key. Right. So saya save. Right. Yang ini saya tambah lagi satu kan, lepas visitor ID. Okay, sebelum tu kita kena check kita punya user ni, dia punya user ID dia berapa? User ID ni. Tengok structure, user ID integer 8. Kita kena check data type dia. So, benda ni kena sama.
User ID integer, length dia sama 8. Kan? Kemudian kita create, save. Okay. Dan benda ni index, letak kat sini index. Sebab apa? Sebab kita nak linkkan dia nanti. Kan? Link user ID, letak nama user ID. And then size 8. Right? And then click save. Incorrect prefix key, dia use key part isn't string. Ya, Ya ni. Alright. Okay. So user ID 8 bla 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 lah. Okay. So kita dah indexkan apa ni? User ID ni. So kita punya structure, kita ada user ID ni. Ni, yang ni kita akan set sebagai foreign key. Okay, you tengok betul-betul saya nak buat relationship one to many. One user can have many visitor. Kan? Tak? Right. And then mungkin ada visitor yang apa, dia visitor user A, user nombor 1, dia juga visitor user nombor 40, betul kan? So dalam case ni dia akan menjadi, record dia akan ada dua lah. Kan? Dia akan ada dua visitor ID yang berbeza. Kan? Bagi saya tu tak ada masalah lah. Kan? Alright, sebab kita nak keep track apa user on each visitor. Okay, so sekarang ni kita nak buat apa dia punya relationship. One user can have many visitor, kan? And then dalam case ni, one visitor visit only one user lah, contoh lah kan. Tapi dia boleh visit many times, tak ada masalah. Kan? Sorry sir, nak tanya. Extra auto underscore increment tu untuk apa? Ni. Yang ni dia akan assign nombor lah. Ni. Macam ni kan. Automatic kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kalau kita contoh atau delete nombor 4 tu, lepas tu dia create baru, dia akan create nombor 4 ke atau nombor 5? Nombor 5. Nombor 4 tu dah kira tak ada lah. Tak ada lah. Okay. Sebenarnya tak kisah. Dia sebab apa? Sebab kita nak benda ni unik je. Kan? Sebab kita nak guna dalam sistem nanti. Dalam PHP yang kita nak buat. Kalau kita letak username ni sebagai primary key kan susah. Nanti you tengok. Kita buat nanti PHP ni you akan nampak lah apa gunanya user ID, visitor ID ni. Okay? Right. So ni structure untuk visitor lah. Kan? Kemudian kita nak buat dia punya relationship. Saya pun tak ingat ni. Kita saya salah letak dia punya ni. InnoDB ke MyISN? Sebelum ni memang InnoDB ke? Apa dia? Memang InnoDB sebelum ni. Delete. InnoDB. Tak dengar Mazrin. InnoDB sir, kita letak sebelum ni. Memanglah kita letak InnoDB. Sekejap. Change equal. Dia ada dekat sini ni, apa ni? Aduh. Ni, kita nak linkkan dua ni kan? Okay, untuk access yang ni, you boleh klik dekat database dulu. Dekat more nanti dia akan keluar designer lah. Kan? And then kita boleh create relationship. Relationship ni, select reference key. Reference key dia ialah dekat sini. User ID ni. And then foreign key dia dekat sini, user ID ni. Okay, kemudian on delete,
restrict, on update cascade. Kan, kenapa on delete restrict? Maknanya kalau ada apa user ni yang dah ada visitor, kan, kalau you delete user ni, visitor ni tak tahu visitor siapa. Kalau you boleh delete user ni. So bila dah ada visitor user ni, you tak boleh nak simply delete. Okay, sebab tu kita letak restrict. And then on update cascade. On update cascade maknanya kalau user ID dekat sini berubah daripada 10 jadi 20 dia kan. So user ID dalam visitor ni dia akan update juga. Daripada 10 kepada 20. Right. So salah satu kaedah boleh buat dekat sini lah. Ni. So kita akan jadi okay. Dia nampak Kita belajar database kan. Nak letak atas sikit. Okay. One user have many visitor. Okay. So bila kita tengok dekat kita punya structure ni, dekat visitor ni, dia ada satu apa key nanti yang dah ada kot kat sini. Dekat table user. Ni. Sama je. Kan? Apalah ni kalau saya jumpa saya tunjukkan. Tapi yang penting dekat apa designer ni, ni kita dah ada relationship. Dua ni. Biarlah. Dia tak bergerak. Okay. Mana pergi relationship-nya? Okay ada. Okay. Ada lah tu. Right. So untuk tujuan documentation, untuk tujuan documentation, you kena ada ER diagram dan semua. Ni ER diagram lah. Kan? You boleh export apa ni page ni. Kan? Dia ada save page as dengan ada satu lagi sekejap. Sorry. Sekejap. Saya letak ERD lah kira-kira. Right. Dekat sini dia ada okay, save page as bukan, ini save page. Dia ada export. Cepat sikit. Kadang dah lama tak buka ni, kadang version pun beza-beza, lain-lain. Kat atas tu ada export sebelah query. Ni export lain ni. Export database. Ni ada lah. Yang ni untuk designer ni. Export skema, okey. Export skema, okey, boleh ambil PDF. Ataupun kalau kita nak letak dalam Word, kita boleh ambil SVG. Kan, katalah ambil SVG. Right, and then click go. So, alamak, error. Sekejap, error tak jadi lah. Kita try export apa PDF. Okay. A4 landscape. Ini tukar pada portrait. Right. Error juga. Tak mau. PHP-MyAdmin ni ada error. Mungkin kita kena update lah PHP-MyAdmin ni. Kan? Right. Dia ada error ni, nampak lah. Classes ni. Tak apalah. Kalau kata tak boleh export tu, you apa print screen lah, screenshot. Masuk dalam Microsoft apa Word kan. Okay. Tapi kalau boleh export tu dia keluar sekali dengan data dictionary semua senang. Alright. Okay, so bahagian database kita dah settle lah. Sekarang ni kita nak buat bahagian apa ni PHP. Right. Bahagian PHP header kita dah ada, DB dah ada. Tu hari kita buat apa? Select DB Ni dah ada
Ini bukan. Ini orang kata apa? Ini contoh kan. Yang kita buat tu hari login kan. Sign up pun belum lagi create user kan. Right. Saya buka Excel kan. Ini contoh lah saya nak bagi. Okay, kita ada table. Table kita ada 2 user. Kemudian visitor kan. Tak. Right. Okay, yang ini CRUD punya function. CRUD function. Right. Ini file name. So you boleh plan you punya file name structure je lah. Okay, CRUD kita ada create. Create retrieve ataupun display kan. Create ni ataupun kita add record lah. Okay, right. Ini display dia ada 2 lah. Satu display untuk list. Okay. Satu lagi dia display untuk details. Right. Lepas tu create, retrieve, update. Okay, update lah kan. Tak ada masalah. And then delete. Delete pun delete lah, tak ada masalah. Okay, so untuk table visitor pun sama juga. Kita just replicate dia benda ni. Kan, kemudian file name dia kita boleh letak lah daripada table dan juga function. Contohnya, kan. Okay, user add.php. Nampak? Kan. User list.php ataupun user display ke, kan. User details.php. User update, user delete. Okay. And then yang ni pun sama juga. Create visitor. Visitor add.php. And then visitor list.php. Visitor detail.php. Update delete. Okay. So daripada table on each CRUD function kan, dan kita come out dengan file name. Barulah kita buat kita punya coding. Okay. Sebab tu nama kursus ni advanced content. Kan? Orang kata apa macam alamak, sorry. Stop sharing pula dah. Tekan. Kan? Dah, boleh nampak? Okay. Oh, siap ada screenshot. Mana ni? Ni. Ni. Okay. So, betul ke screen saya share ni? Betul lah kan? Betul. Alright. So table ni. So kita akan buat apa semua ni lah. And then plus dengan orang kata apa yang kita buat apa berkenaan dengan login tadi kan. Login PHP. Lepas tu nak sign up. Sign up ni sama dengan user add. User add ni mungkin kalau nak tukar sign up.php tak ada masalah kan. Ataupun user add.php biar je. And then logout .php. And then page first page tu kena ada index.php kan. Okay.
So yang ini saya letak function je lah function. Dan detailkan lah apa function ni. Kan? Okay. User login. Then user logout. Right. Ini main pages. Okay. So kalau you ada 3 table, tambahlah lagi ni. Tambah lagi 4 file. Dia sebenarnya trik dia ialah kan you buat satu dulu untuk satu table dulu. One dah siap, yang ini boleh replicate saja untuk yang lain. Cepat. Alright. So kita buat katalah untuk user dulu kan. Okay, user add.php ni untuk sign up lah. Okay. Cara dia ialah pergi dekat apa ni, ni saya ajar trik trik. Kat mana nak refer. Pergi dekat w3schools.com. Okay. Pergi dekat tutorial PHP. Alright. Pergi dekat PHP MySQL. Ni. Okay. So function yang kita nak buat ialah function add user kan. Add user, kita nak create. Bukan create table create data. Create, insert lah. Create sama dengan insert. Okay. So macam saya terangkan sebelum ni, kita ada MySQLi, kita ada PDO. MySQLi pula ada dua, ada object oriented dengan procedural. Okay, boleh ambil object oriented ni. Bahagian yang pertama ni kita dah ada db.php kan. Kita dah ada db.php yang ni. db.php ni dah ada. Kita include sahaja. So tak ada masalah. Alright. So kita ambil bahagian ini saja. Ni. Daripada SQLi ni sampai connection close. Okay. So copy and then create file kita berdasarkan kepada yang kita dah rancang ni kan. User add.php. Okay. User add.php. Right. Start dengan PHP. Paste saja. Okay. Kemudian kita masukkan apa tu, kita dah ada header dengan footer kan. Header dengan footer ni dah ada. So okay, include file header.php. Right. Include file footer.php. Okay. So far kita punya header dengan footer simple lagi. Simple lagi. Minggu depan ke, minggu dia saya akan tunjukkan macam mana nak masukkan template Bootstrap dalam kita punya sistem. Okay, kita buat rangka dulu. Dia punya orang kata apa, kosmetik dia kemudian. Dia risaulah benda tu. Alright. Kemudian dalam header dah ada DB, tak ada. Okay. So user add ni kita include DB boleh letak dekat atas sekali, tak apa. db.php. Right. And so include DB, header, footer. Okay, so kita pakai balik je sebab tiga-tiga ni akan exist on almost all files yang kita nak guna. Okay. Alright. Untuk SQL, command ni insert into, ini table, nama table kan, nama table kita tukar, nama table kita user. Okay. User ID tak payah. Okay. Kita refer balik dekat table user. Ni user ID, username, password, email kan. Okay, user ID. User ID tak payah, sorry. Username Okay, username, password, email. Okay, password ni kalau di keluar biru ni maknanya dia ada reserve word. Reserve word you pakai apa ni,
karakter kalau tengok keyboard tu sebelah nombor 1. Sebelah nombor 1 tu ada tidler, ada koma kan. Tapi dia tak sama dengan koma yang apostrophe yang biasa tu. Dia macam ni. Benda ni kita boleh letak on every ni. Letak pun boleh, tak letak pun boleh. Faham tak? Masalah dia kalau dah letak, letaklah kat semua. Kan? Tak letak tak apa sebab dia nak tukar benda tu daripada reserve word. Macam ni kan, bila keluar warna biru, dia reserve word. So kita letak ni. Macam tu. Okay. Values ni values yang kita nak masukkan dalam ni. So bila kita nak register, kita pakai form. Kita pakai form. So yang ni tukarlah dia jadi apa ni variable. Semua ni tukar ID variable. Okay, $username, $password, $email. Kan? Right? Dan form ni kita buat dalam HTML. Okay? Right. Okay, so values ni dah ada lah. Kan? Right. Okay. Okay, sekarang ni buka balik apa ni w3school.com. Ni trik lah, shortcut. HTML, form dalam HTML. So buka HTML tutorials, pergi dekat HTML form. Okay, ni kan, ada contoh kan. Dah ada contoh ni, ambillah contoh yang kita nak. Kan, shortcut. Malas type. Malas naik. Okay, alright. Okay, HTML dengan PHP ni dia kena, orang kata apa? Kena asing lah, kena asing kan? Sama ada you letak kat atas ataupun you letak dekat bawah pun boleh. Kan? Okay, nak letak kat mana? Kat atas ke kat bawah? Tapi dia kena sebelum pada footer dia lah. Alright. Okay, kalau letak dekat bawah, kita tutup PHP ni. Kan? Yang bawah ni buka balik. Right. So kita paste coding kita kat sini. Boleh. Itu kalau PHP di luar daripada HTML di luar daripada PHP. Kalau you nak HTML tu dalam PHP, maknanya tak nak pakai buka tutup ni. Ada reason dia sebab apa? Nampak? Dia akan jadi macam ni kan. You kena echo. Okay, echo semua. Okay, masalah dia bila kita pakai echo double quote, dekat sini dah ada double quote, nampak? Kan? So dekat sini dia akan break. Okay. So kalau you pakai apa ni Visual Studio Code, senang. Select je ni, lepas tu Ctrl F, kan? Find and then replace. Okay, find pula, kita nak find dalam selection. Tekan yang dekat sini. Kita highlight lah dia punya selection dia. Kan? Lepas tu kita nak find double quote. Nampak dia dah keluar kan? Double quote. Replace dengan single quote. Okay. And then yang ini klik replace all. So yang depan ni tukar balik lah double quote. Depan belakang. Dah settle lah. So label dengan ni tukarlah name, username username, email, password. Username, input dia username. Okay, ID nak pakai boleh, tak pakai tak apa. Yang penting name. Username, kemudian yang ni password. Kan? ID ni bagi samalah. ID ni kita pakai apa banyakkannya dalam CSS nanti. Okay, ni username. Kita ada username, password. Satu lagi email. Sekejap
Dia label input, label ni label untuk email. Password orang tak last kan? Tak. Email. Ini password. Email, name ni email. Okay. ID email. Right. So kalau nak letak password tu last, copy je lah benda ni. Cut. Letaklah dekat bawah. So username, email kan, password. Kita echo lah, echo. Alright. Kemudian kita kena modify dia punya form ni. Form action kita pergi kepada self. Okay. Self ni you buka dekat PHP, dia bawah tajuk PHP Super Global ataupun bukan session PHP ni Super Global. Super Global variable. Ada satu Super Global nama dia ni jap. Server server. Okey. Tengok kat server ni. Okey, PHP server ada satu ni PHP self. Kalau kita tengok kat coding dia, PHP self ni dia akan return balik nama file tu. So tak kisahlah nama file apa pun kan. Bila you letak apa ni yang ini, okey, dia akan return balik nama file. Okey, yang lain-lain tu you boleh tengoklah, IP address, user agent dan sebagainya. Kan? Yang ini kita boleh pakai dalam kita punya programming. So action kita letak ni lah, server PHP self. Okay. Sebabkan kita duduk dalam echo kan, kenalah apa double quote tutup and then tutup masuk balik double quote. Ini concatenation. Nak sambung lah. Maknanya nak break kejap dot. Letak benda lain dot, double quote balik. Sebab kita pakai double quote kat sini. Okay. Dia double quote dot, double quote dot, sambung. Kan? Kalau tak ada, tutup je lah. Okay. So kita dah ada PHP username apa benda ni. Alright. And then untuk input type submit, value submit ni kita kena letak name equal to submit. Okay. Right, name equal to submit. So semua ni kita nak execute bila user tekan submit saja. So letak dekat if buka sekejap. Yang ni masukkan dalam ni. Okay. Alright. Kan? So dekat sini kita letak if is set. Kita dah belajar is set tu kan. $_post. Right. Nama dia submit. Ni submit. Submit. Okay. So ni sensitif ke? Kiranya kalau submit tu kalau saya tertulis S huruf besar dia boleh ni lah detect tak? Ke dia case sensitif? Case sensitif. PHP case sensitif. S kecil besar kena ni lah. So saya cadangkan amalkan lower case. Amalkan lower case. Jangan campur. Supaya bila you dah biasa, dia akan avoid mistake lah. Kan? Huruf besar ni kita guna untuk ni variable macam ni, $server, $post, kan? Supaya kita tak tersilap lah. Okay? Okay sir, thank you sir. Yang lain ni semua tengok, saya pakai huruf kecil semua. Kan? Nama table lah apa, huruf kecil senang. Okay? Once dah kita dah letak is set ni, semua
value ni kita akan hantar kepada PHP punya script untuk diproses. Okey, dia akan dapat balik dalam bentuk ni $_post. Okey, kita ada 3 lah. Kita ada username kan. Kemudian kita ada $_post, kita ada email, satu lagi kita ada password. Ini macam dah belajar, dah ajar ke? Belum Belum sir, belum. Belum je. Belum lain tu, baru ni. Dan kita assignkan kepada variable yang ni yang kita nak pakai ni. $username, $email, $password. $password ni pakai $pwd. Bagi sama dengan dia tak apa, boleh. So daripada form ni dia akan pass pada variable ni dia akan gunakan dalam SQL. Dapat SQL string ni dan query ni akan execute SQL ni. If true dia akan tulis new record created successfully, kan, else dia akan dia akan echo lah connection error. Okey. Itu dia punya ni. Dah siap dah coding kita ni. Kan? Cumanya password yang ada ni dia akan masukkan sebagai plain text. Plain text kita pakai function. Satu function dia boleh buka dekat php.net. Okey. Nama function dia password hash. Password hash. Okey, tempoh hari saya dah ajar macam mana nak guna function kan, melalui video-video yang saya post tu kan, you dah tengok kan. So dia accept string. Okay, boleh tengok contoh kat bawah ni kan, password hash ini yang nak dihashkan dan kemudian dia punya option password default. Okay, kemudian ni output dia lah. So kita copy je ni kan, alright. Masuk balik dekat ni. Saya ajar copy paste ni. Kita nak guna dekat ni kita nak hashkan dia kan. You boleh letak kat sini. So yang ini yang kita nak hashkan. Okay, host password ni masukkan dekat sini. Okay, dia hashkan. Kemudian dia akan hantar dekat $pwd. Baru hantar ke MySQL. Okay. Bila nak login ni dia akan pakai password verify. Ni. Function password verify. Dia akan verify yang daripada database dengan yang user provide menggunakan form. Okay. So siap dah lah. Ni hasilnya siap dah ni. Okay, kita boleh test. So kita test. Ni login kan. Okay, user add.php. Okay, dia ada John Doe password. Okay, password type ni kita boleh tukar kepada password. Ni, sekarang ni saya letak input type dia text untuk password ni. Tukar kepada password. Value ni John Doe lah apa ni boleh tukar nanti. Kan? Value ni boleh buang. Okay, save. Dia ada dua value, satu lagi placeholder. Value dia boleh jadi value, placeholder ni dia nak tunjuk macam hint kan. Masukkan password. Contoh masuk username di sini kan. Itu placeholder. Itu boleh refer dengan dekat HTML punya ni lah. Okay, so save. Kemudian okay kan. Okay, kita boleh try.
Username katakanlah Alif. Email alif@gmail.com. Password ABC123. Submit. Sukses lah tu. Tak ada keluar error. Sebab apa? Sebab kita tak ada cakap apa-apa kat sini. Sepatutnya ada ni echo ni kan. Kan? Tapi echo ni tak tahu keluar kat mana. Ada ke? Submit. Oh sorry. Kita punya coding ada sikit lagi. Kena betulkan. Action dah ada. Dekat sini kena ada method. Method equal to post. Tadi sebab apa? Sebab saya perasan nampak tak? Username, alif, email, password kan? Ini gap. Kalau you tak beritahu method, dia automatic assign sebagai gap. Dan gap ni tak berapa secure lah. Tengoklah. Password pun boleh nampak kan? Kan? Okay. So saya tukar method pada post. Sebab dekat sini kita pakai post. Okay. Right. Okay, kita try sekali lagi. Okay, username @gmail.com, password ABC123. ABC123. Masih lagi? Apa yang tak kena ni? Sekejap user add.php kan? Betul lah tu. Form action method post. Apa yang tinggal If is set to submit dah ada. Kita tengok dekat ni. Dekat database memang tak ada lah. So yang post tu saya memang agent dia post saja sebab yang atas tu ada tulis macam underscore semua tu. Ada dollar sign semua. Tapi yang dekat bawah tu ada post saja. Tak ada Oh okey. Memang tak keluar lagi Ni ada $_ post. Yang bawah. Yang mana? Yang bawah yang row berapa? 30 tu 25. HTML. Yang bawah tu. Yang post tu. Method post tu. Memang letak post je ke ataupun ada letak dollar sign dengan underscore? Tak, method memang method post je. Method post je lah. Okay, kita boleh troubleshoot. Jangan risau. Sekejap. Ni kan? Kita tengok paste sources. Method tak keluar nampak? Method. Kan? Tak save code. Method tak keluar. Save dulu save. Oh ni salah ni. Kita tengok saya salah letak ni. Okay, form action dia double quote dekat sini. Method pun. Kat sini. Ctrl S, save. Refresh, pass error sekejap. Kalau error tu bagus lah. Okay, dia punya kalau ada error dekat user add ni, kita tengok dekat ni dia ada tulis ni kan, kita boleh klik. Dia kata dekat sini error. Dot ini dah ada serve. Okey, sekejap. Ni baru betul. Ada dia.
daripada 77 error hilang terus, kosong. Tengok yang first. Okay. Sekali lagi kita tengok. Okay, nampak method post kan? Macam ni saya tengok ni apa, you boleh tengok you punya dekat browser kan, right click view page source, view page source kan. Baru ni ramai yang nak daftar COVID lah, apa vaksin AstraZeneca tak boleh nak register kan. Macam mana dia buat benda tu? Dia orang detect dekat sini. Dia katalah contoh dia pergi dekat apa vaksin kan, vaksin COVID kan. Contohlah dia pergi daftar kan. You boleh right click, boleh tengok dekat inspect. Kan inspect ni. Dekat sini ada console, ada security sources, ada network, ada performance kan. Even nak tengok performance pun boleh tengok performance dia. Dia boleh buat profiling semua kan. Orang kata apa, macam-macam lah orang boleh buat sekarang. Nak detect dia punya apa benda tu kan. So kalau daripada page source ni kita boleh tengok Cloudflare tu pakai free version ke yang bayar punya version. Itu dah check cara lain. Tu nampak. Dia boleh tengok dia punya macam maklumat lah kat sini. Berapa page loading millisecond, script apa pakai kan. Okay. Ni network lah. Source console ni nak tengok apa JavaScript jalan ke tak jalan. Kan. Kan. Nak tengok CSS dia lah apa semua. Coding orang. Inspect ni memang Google Chrome ni memang hebat lah. Nak tengok dalam bentuk mobile app nak keluar macam mana pun boleh. Toggle toolbar ni dalam ni apa dalam mobile app ni. Tak payahlah kejap nak tukar buka handphone, kejap nak buka laptop kan. Tak. Okay. Sekejap okay. So dah lah pasal ni, balik kepada ni. Okay. Ni salah satu skill lah, kita right click page source, right click inspect pun boleh tengok kan. Boleh tengok coding kita ni kan. Kalau kecil sangat boleh control besar kan. Control apa mouse kat atas tu kan, besar kan. Okay. Right. Dia setengah-setengah apa tu yang tak secure tu modem router lama kan. Modify kat sini je. Modify kat sini je. Password. Kadang-kadang nampak password kat situ. Dia boleh compare. Kan? Password admin kat sini contoh. Kalau admin sama dengan admin, dia proceed. Kan? Ada setengah-setengah password router lama. Okay, kita test. Alif A, B, C, 1, 2, 3. Okay, keluar. New record created successfully. So yang ni kalau nak cantik, buatlah JavaScript. Kan? Dia keluar alert box lah apa semua. After successful, pergilah redirect pergi page lain. Kan? Okay. Right. So tu kemudian lah kita buat basic tu. Right. So kita check, double check dekat kita punya database kita. So Alif ni dah create lah. Okay. Since username ni kita dah set dia sebagai index. Kan? You tengok dekat structure ni. Username ataupun email kita dah set dia sebagai index. Okay. Unique. Nampak? Unique. So dia tak boleh sama. Okay. So kalau kita register sekali lagi Alif ni dengan password yang berbeza kan, Alif email ni, okay, dia akan keluar error lah sebab duplicate entry. Itu maknanya username tu dah sama. Okay, boleh. Cumanya kalau kita nak modify, kita tak payahlah echo ni kan, SQL ni kita bagi tahulah kan. Kalau duplicate entry ni orang biasa apa ni? Bagi tahu je lah username already exist. Tu je lah. Okay.
Alright, so add user settle. User settle. Okay, kaedah yang sama juga kita boleh buat untuk apa, nak display, nak update dan juga nak delete. Okay, nak display senang, cukup senang. Okay, pergi je dekat mana, dekat apa ni, kat W3 School tadi. Dia hilang lah. Sekejap. PHP MySQL kan? MySQL. Okay. PHP MySQL kita pakai tadi kita dah pakai insert untuk create. Untuk retrieve kita pakai select. Select data kan? Ni select data kan? Sama juga atas ni dah ada. Kita copy yang bawah ni je. Alright. So based on kita ni, kita nak buat user list.php. So kita buatlah file kita user list.php. Right. Okay. Kita punya ni pun modus operandi kita sama. Include db.php. Paling senang kalau dah ada, kita copy je. Kan, copy. Senang. Tak? Benda boleh copy tak? Kan? Memang kita buat sendiri tu tak? Dengan copy orang lain je dah. Kan? And then copy yang bawah ni. Tak? Okay, okay, dan kita punya yang tengah kan. Kita masukkan yang tengah dia. Yang tengah dia ni, kita ambil daripada sini. Copy. Masuk kat sini. Okay. Sama juga SQL dia menggunakan select. Select kolom field apa yang kita nak select daripada database mana. Okay, database user. Okay, database user. Kemudian kita nak display apa? Display ID. Password tak payahlah display sebab benda tu dah encrypted kan. Email. Username, email kan. Dah. Kalau dia keluar color dia lain, kaedah dia sama saya kat tadi, pakai yang comma pelik sikit kan. Alright, and then query ni dia akan query SQL, kemudian dia akan pass kepada result. So result ni dia akan pass pula kepada function numRows. NumRows ni dia akan check if dua-dua ni greater than 0, maknanya ada row lah, ada data, barulah dia akan run while row ni, while result ni, dia akan hantar objek dia fetch associate lah. Fetch associate yang akan fetch apa tu daripada result ni. Result ni dia dipanggil mixed array. Contohnya bila you query ada 3 row kan. Dalam tu ada macam-macam. Ada row lah apa semua. Kemudian ada lagi adalah maklumat-maklumat lain yang apa SQL bagi dekat result ni. Kan? So kita menggunakan fetch associate untuk pecahkan dia line by line. So dia akan hantar kepada row. Row ni barulah dipanggil row apa ni ID. Contohlah sekejap. View buat red. Okey. Kan serabut ni tak? Contohnya $row. Alright. User ID kan? Dari user ID kan? And then apa lagi? Name. Kita panggil ID. ID ke user ID? Table user lah. User ID user ID. So kat sini user ID. User ID, username, email kan. User ID, username. Okay. Kan. So boleh lah. Jadilah coding kita. Sekejap je. Okay. Alright. Pergi dekat mana?
User add ada index user list .php. Tu keluar dulu satu lah apa semua kan. Tapi takkan nak display macam ni, betul tak? Okay, so kita display dalam bentuk table. Display bentuk table pun tak susah. Dia pergi dekat HTML form, kalau tak ingat balik kan, pergi dekat HTML tables. Okay, kan keluar HTML table ni. Alright, ini dia ada table style lah. Kita tak payah pakai style dulu. Kita ambil je contoh dia, table ni kan. Table ni. Table start habis. Okay. Alright. So table ni kita nak letak dalam ni. Okay. You letak dekat bawah dulu. Kita nak cleankan dulu benda ni. Yang ini semua TR ni satu line. Banyak sangat line ni kita buang. Tinggal satu line je. Kan? Okay, sekejap. Okay, yang TH ni table header. Table header user ID Username. Username email kan? Email. Ya, right. Kemudian okey, yang ini nanti kita akan gantikan dengan variable. Variable user ID, variable username. Okay, variable email. Okay. So, okay, row ni kita letak apa tu assign dia dekat apa? Dekat variable. Senang untuk kita proses. Folder username. Right. Ikut dia buang. And dollar email. Okay. Dah ada dah ni. Nanti dia akan display dekat sini. Alright. Okay. Yang ini table ni dia ada table row. Yang ni table header. Okay. Kemudian ni akan table row. Table row ni dia akan loop banyak kali. Bergantung pada berapa row kita ada. Kan? So bila loop banyak kali, yang ini duduk dalam loop, yang ini duduk sebelum daripada loop dan yang ini duduk selepas daripada loop. Okay. So yang sebelum daripada loop ni kita ambil, kita potong kan. Okay. Yang ini loop dia ni, while ni. Ini loop dia. So dekat sini kita letak echo dan paste lah yang sebelum daripada ni. Kan? Maknanya kalau ada result baru dia display table. Kalau tak ada result nak display table buat apa? Kan? Betul tak? Dan selepas daripada loop, okay, lepas daripada loop, okay, kita ambil selepas daripada loop ni, right, kat sini. Kan? Ni selepas daripada loop. Okay, manakala yang ini dalam loop. Dalam loop kita letak echo. Right, barulah kita ambil yang dalam loop ni, cut. Masuk kat sini. Okay. So yang ni data daripada database. Masuk kat ni, dia akan display dalam table. Right. So kita boleh run lah. Kita boleh run. Mana tadi? Ni kan? Keluar dalam bentuk table. Kalau nak letak style, letaklah style yang tadi tu. Tapi style ni nanti kita akan guna bootstrap. Kita akan guna bootstrap. Kan? Contohnya ni kan, ni style kan? Tak. Ni sajalah nak tunjuk kat you kan, betapa senangnya benda ni. Copy je style ni. Kan? Yang ini dalam head tau. So bila lah head, you kena letak dekat header kan.
Sebab head kat sini. Kan? Tak. So save. You akan tengok table you akan ada style. Nah, orang student dia nak tengok lawa terus kan. Kan? Kan dah ada lah style dia. Bukan je susah. Tak, coding banyak. Macam resources sekarang ni boleh ambil. Boleh letak dalam projek kita. Yang penting kita tahu apa benda kita buat. You pun dah belajar apa HTML, CSS kan? MS 456 kan? So list ni nanti dia akan display list. Kemudian bila kita klik, dia akan display detail pasal user tu. Nama, alamat rumah semua. Kat situ dia boleh update dan sebagainya. Faham tak? Kan? Alright. So dekat sini kita kena buat lah apa kolom untuk dia apa nak view ke apa benda kan. Right? Nak delete ke kan. Contoh user list kan. Saya tambah lagi kolom satu ni. Segala action. Action. Baik. So tambah satu lagi PD. Okay, view apa lagi? Delete. Contohlah nak delete kan. Delete dengan update dengan delete. Kan? Tiga ni kan. View, update dengan delete. Pasif. Nanti ni kita akan tukar lah benda ni jadi button, tukar jadi link, button lah senang. Kita akan tukar jadi button, jangan risau. So dia akan, bentuk dia akan jadi macam ni lah. Nampak? Kan? Nanti kita boleh klik ni, dia akan view, pass kepada user details.php pula. Kan? Okay? Ni kan, user detail.php. Bila dia klik yang ini, update ni, dia akan pergi user update.php. Pergi kat delete, dia akan pergi kepada user delete.php. Okay? Boleh? You nak buat yang mana dulu? Nak update ke nak delete? Kita buat delete lah paling senang kan? Delete lah, delete. Okay. Delete Okay, delete. Delete paling senang dalam dunia. Nak buat memang susah, nak meruntuhkan sesuatu, nak memusnahkan sesuatu sekejap je. Hakikat kehidupan macam tu kak. Tamadun dunia, kerajaan dan sebagainya sama. Kan nak membina sesebuah tamadun, nak menjadi yang hebat tu sangat lama lah, makan ratusan tahun kan. Nak jahanam, nak musnah sekejap pun. 5-6 tahun, 20-30 tahun dah boleh jahanam. Kalau baca kisah-kisah apa kisah apa? Tamadun-tamadun dulu kan, yang Allah Ta'ala musnahkan kan. Sehari dia habis. Kan? Kena tutup apa kan. Macam-macam lah bala dulu kan. Okay, delete. Delete pun tak susah, pergi dekat MySQL, delete data. Okay, case dia sama kak, yang atas ni semua dah tak payah. Kan, ambil yang bawah je ni. Sampai sini kan. Alright. Cuma je dekat sini kita nak apa tu, kita nak kena pass user ID ni sebab nak tahu nak delete yang mana. Betul tak? Kan delete semua. Kan? Nak delete yang mana? So kena pass user ID dekat ni. So katakanlah delete ni kita buat link. Kita buat link lah. Kita letak benda ni kat bawah, senang nampak. Okay, kita buat link. href. Okay, ni link dia. Alright. Okay. So pergi dekat user delete
.php tanda soal. Okay. User ID equal to sebab kita nak pass user ID berapa yang kita nak delete. User ID equal to user ID ni lah. Kan? Ni. Okay. Alright. Kemudian kita boleh buat file apa user delete.php. Okay. Kisah dia pun sama juga. Kalau dah ada coding ni senang. Kita copy je balik. Paste kan. Bawah ni load. Right. Footer.php kan. Dan alamak, ni dah ada. Sekejap. Okay, kita dah pass apa tu, sekejap ni ada error. Mana error ni? Unexpected. Ada silap paste lah. Salah paste. Oh ni. Ada email lah semua. Okay, salah paste. Right, save user delete user delete. Okay, kita dah hantar dekat sini user ID. Kan? Jadi macam mana yang menghantar tu nak menyambut. Kan? Macam you Minang dulu masa nak kahwin. Kan? Orang yang menghantar macam mana nak menghantar? Buat agak lah apa semua kan. Buat apa tu berapa ni. Benda yang nak hantar tu takkan nak hantar bodoh je. Kena buat dulang lah apa semua. Nanti baru tu. Ya, 7 dulang lah, macam-macam lah. Kan, dengan apa tu yang wajib ada apa? Tepat sirih, bukan tepat sirih, apa benda tu? Tepat sirih lah. Tepat sirih lah kan. Sirihnya tu apa? Yang dibuat sebagai macam hiasan tu. Sirih junjung ke? Sirih junjung. Aduh. Mana dapat nama sirih junjung tu? Dia buat sirih tu dia junjung. Kan? So sirih junjung. Sirih junjung kena ada. Jadi orang dah menghantar, macam mana kita nak menerima? Orang yang menerima pun kan, kita dah terima. Dalam coding kita, $_get. $_get. Kan? Okay, kena terima benda yang dihantar lah. Okay, tengok apa benda yang dihantar. Yang dihantar ialah user ID. Ni. Jangan baca yang ni Yang ni dia punya value. Variable yang ini user ID. Okay. So dekat sini ni user ID lah. Kan? Okay. Barulah betul. So get user ID, kita boleh assign balik kepada variable $user ID. Ini kalau nak orang kata apa? Ni lah kan. Okay, problem dia ialah bila kita run coding macam ni, mana lah ni? Sekejap. User delete user delete. .php, dia akan keluar error lah, undefined index. Sebab apa? Sebab tak bagi apa user ID ni kan. So untuk mengelakkan apa masalah ni berlaku, kita letak if. Okay. Ini sama kes dengan vaksin COVID punya tempahan lah. Nak ambil booking online bukan susah kan. Senang je. Buat form masuk database dah siap kan. Tapi masalah-masalah lain kan, sekali buka 1 juta orang masuk lah, nak mengelakkan error lah, apalah, macam-macam lah. Itu yang benda daripada RM1, harga RM1 jadi 70 juta. Kroni Ustaz, kroni. Tak, bukan masalah kroni. Bagi saya amount tu biasa, 70 juta tak ada apa.
You tahu tak sistem punya tu? Dia bukan web base bodoh depan dia, dah belakang dia tu. Daripada procurement vaksin lah, digital certificate, orang dah vaksin, tracking pergi negara-negara luar, macam ni dia nak verify, digital certificate, belakang tu custom immigration, macam ni nak buat link antara contoh Malaysia dengan Canada, Malaysia dengan Australia, Malaysia dengan Argentina. Dia tak fikir semua tu, berapa agensi Dia integration je sir. Integration tu yang susah sebenarnya. Integration dengan immigration, dengan apa benda health authority kan, overseas dengan apa, digital certificate dia tak tahulah, mungkin ada standard dia, standardized ke apa benda. Satu hal lah kan, and then banyak lah isu lain lagi, IT infrastructure lah apa kan, Database. database belakang, security, lepas tu nak hire auditor, nak hire apa. Alah setakat benda silap sikit lah apa benda, bagilah chance. Kan? Kan? Benda orang kata apa, benda pantang silap sikit orang kita ni. Semua tengok maki. Kan? Tapi point saya kat sini ialah kan, industri IT ni memang besar lah, orang main ratus-ratus juta bila. Kan? So peluang kerjaya, peluang gaji besar pun semua kat situ kan. Jadi betul lah tu kan. Takkan semua benda nak 7,000, 70,000. Alamak, siapa nak kerja? Siapa nak kerja dalam benda yang tak ada income? Betul tak? Programmer gaji paling mahal. Tak juga. Programmer gaji paling murah. Kan, dia yang project manager tu lah, belah-belah ribu, puluh ribu. Kawan-kawan saya semua gaji dah belasan, tak puluhan ribu lah. Semua dah level-level profesional kan. Ada yang network security, ada yang audit, ada yang project manager. Project manager pun, bekas student saya pun gaji dah 15,000. Kan? Lecturer dia duduk macam ni. Kan, betul tak? 10 pun tak sampai. Aduh, tapi kita bersyukur lah kan. Kita bangga lah dengan apa, performance apa tu, bekas-bekas student kita kan. Alright, so balik kepada ni. Kan, $_grad. Okay. Satu lagi IT ni kena ingat IT kena ingat. Macam orang buat rumah lah kan. Awal-awal minta quotation kat kontraktor, alah buat ni je, tambah sikit je gini. Okey lah 20,000. Kali bila tengah buat, buat ni, tambah ni. Betul tak? Kan? Kan, kontraktor pun lagi. Betul tak? Sebab tu IT ni walaupun projek contohlah kan, projek dia katakanlah 20 juta, dia kena markup pergi 50 juta, 70 juta. Kan? Kemudian tu akan ada lah tambahan yang orang kata apa, unexpected things lah kan. Kan? Alright. So things like that lah. $_get. Okay, dekat sini kita letak user ID. Okay. And then is set. Okay. So kita tengok kalau benda tu ada, barulah kita proceed untuk assign user ID ni. Right. So kita tengok dekat sini. Kan dah tak keluar error kan. Tak keluar error tu baguslah. Kan. And then barulah kita ambil coding yang ni. Ni kan. Okay. Alright. Delete from nama database, nama table, user, where user ID. User ID equal to berapa user ID yang kita nak delete, kita ambil daripada sini lah. Kan. Okay. So yang ni dia akan run query ni. Kan. Kalau true, dia akan play record deleted successfully. Kalau error dia keluar connection error lah. Okay, done. So, bila kita run apa coding kita ni, user delete ni kan, tak ada apa-apa lah sebab tak ada benda yang passing. Okay,
Tapi bila kita daripada ni, alright, contohnya saya delete Ihsan ni kan, delete. Nampak? Deleted successfully. Sebab apa? Sebab dia bagi ni. Kan? So balik pada Ihsan ni, kalau saya refresh balik, dah tak ada dah. Okay. Alright. So delete senang lah delete. Nampak? Dah delete. Kan? So patah balik ni, kena buat lah nanti button back lah apa semua kan. Buat lah. Dah tak ada dah. Okay. Okay, problem dia ialah, contoh macam ni kan, kalau kita biar macam ni je kan, orang siapa-siapa boleh masuk, tukar je. Nombor 1 delete, dah habis. Nombor 2 delete, dah habis. Nampak? Bahaya tak? Bahaya tak? You bayangkan sistem pun macam tu juga. Dah buat satu hal, nak hardenkan benda tu, nak securekan, dah kena upah pula apa security consultant dan sebagainya datang. Nampak tak ada berapa pihak kat situ kan? Bila dia orang buat hardening pula, dah itu tak boleh, ini tak boleh, IP tu kena ban lah apa tu. Buat application firewall, wall pula, Cloudflare lah, disalahkan, free lah. Dia dapat tak isu IP kat sini? Salah satu projek. Dia bukan satu pihak tau. Dia panggil security punya consultant, datang hardenkan apa semua ni, set security policy lah apa semua. Bila terlampau ketat kan, daripada contoh 1 juta orang masuk, mesti 10,000 ke 200,000 dia akan fail. Terlampau ketat. Kalau tak ketat pula, ada pula orang boleh register, tak payah melalui portal. Kan spam lah masuk kan. Orang daripada Rusia apa boleh register. Kenapa tak? Sebab apa benda katalah 10-20 juta jadi 70 juta. Faham tak maksud saya? Kan? Kita masuk. You jangan nak main cepat sangat apa. Membabi buta. Kan orang masalah lah zaman sekarang ni kan. Dalam Facebook senang sangat nak cakap. Kan? Tak, yang buat kerja you tak tahu kan. Frontliner lah apa. Alah setakat silap sikit-sikit tu sikit tu. Kan masing-masing takkanlah manusia tak buat silap langsung kan. Okay. So dekat situ dia ada tolerasi lah kan. IT memang macam tu. Kalau ketat sangat ni dia aplikasi lain. Kalau longgar sangat ada aplikasi lain pula. Faham tak? You bayangkanlah kalau semua orang boleh longgar sangat benda tu, tak ada security sangat kan. Kalau database tu dah banyak sangat spam. Kan dah satu kerja pula nak apa. Tak boleh nak bezakan rakyat Malaysia bukan rakyat Malaysia. Kan nampak tak? You ingat senang ke? Kan? Tak senang tau. Boleh? Ni saya tunjuk satu contoh lah kat you. Nanti you punya projek tu you kena secure kan lah. Nanti minggu depan saya akan buat lah orang kata apa video apa tu, lecture. Kita dah buat retrieve, kita dah buat create record, kita dah buat delete, update lah kan. Update lah satu lagi. Satu lagi kita dah buat user list tadi. User list. Mana tadi? User list nanti satu user. Yang lain semua habis kena delete. Kan? Kita dah buat user list. User detail lah. Klik ni lah. Ni. Yang ni. View dia keluar detail dengan nama semua kan. So ni dekat user detail pun dia boleh delete, dia boleh juga update dan sebagainya. So tu nanti saya akan buat video untuk minggu depan lah. Kerja you tengok, buat. Kena buat tau. Jangan tak buat. Ni projek you ni bukan saya tak ada apa saya ajar. Kan? Kan? Walaupun projek tajuk sama, macam saya cakap tadi, takkanlah user ni ada username, email, password je kan? Betul tak? Inilah lain-lain yang mana yang ni. Visitor pun sama kak.
Takkanlah ada name dengan nombor plate je. Kan? Kalau visitor tu ada 2-3 nombor, 2-3 kereta, macam mana? Kan? Contoh. Lagi apa lagi? Apa yang you fikir? You improvise. Saya bagi yang basic, you kena extend yang benda tu supaya dia jadi ni lah. Kan? Table mungkin 2-3 table dah lah kan? 2-3 table je. Lain tak ada apa. Okay. So ada apa-apa soalan? Ada apa soalan? Nak tanya? Recording ni nanti saya masukkan dekat je lah. Tu je sah. Yang recording ni kena masukkan je lah.